Okay, so kita start. Tadi saya dah tunjuk dalam Google Meet, tapi saya tunjuk sekali lagi lah. Okay, sebab ada orang tak datang kan. So ni kita nak buat daripada sini, dia suruh form into this. Apa yang you kena buat? You kena buat completing the square. Okay, so completing the square, syarat dia yang pertama kat depan ni mesti 1. So kalau dia bukan 1, you kena factorize. Okay, so you factorize je lah. So kat sini akan dapat, jangan takut lah, 3/3 is 1. Okay, itu pertama. Okay, bila dah jadi macam ni, barulah you buat balik apa yang kita dah belajar itu. You buat balik apa yang kita dah belajar. Okay, tulis sahaja. Okay, kat sini tambah dengan B dekat depan ni 5/3 positive over 2. So 5/6 lah, square. Then minus with the same thing. Saya letak color sama dah ni. And minus 1. So benda warna orange, warna ungu ni tak berubah lah. Okay, so next step. Apa next step you kena buat? You kena gabung lah. Kena gabung this part and this part. Okay, so kita tetap ada 3 kat depan. Tak ada masalah. Then saya nak gabung ni. Okay, yang ni ke sini gabung. Okay, so dia akan jadi x plus 5/6. Okay, so over 6 kita letak kat depan. Kebiasaannya kita letak kat depan. Okay, then so yang ni dah hilang. Ini dia gabung, yang ni tolak. So tolak ni padam, tolak ni jadi 5 power of 2 25, 6 power of 2 36 minus 1. Okay, so nampak bracket besar. Yang ni tak ada masalah, 6x plus 5 square. Yang ni you jadi, ni 25, ni 36. So jadi 25, 36 minus. So dapat negative 61/36. Okay, then you expand the bracket. Okay, dah settle. Kenapa jadi 12? Sebab 3 times this one. Okay, tapi tengok balik soalan, berjaga-jaga dia buat perangkap ni. Nampak kat depan x ni 1. So sebabkan dia tulis 1 kat situ, kita kena manipulate lah. X plus 5/6. Okay, kalau dia tak tulis 1 tu, kita dah betul lah. Jawapan kita tak ada masalah pun. Complete in the square. Okay, lepas tu dia minta state either it is a maximum or minimum point. So maximum ke minimum? Minimum. Kenapa minimum point? Sebab kat depan dia positif. What is the minimum point? Negative 5/6. Ambil je ni. Okay. And negative 61/12. So dah dapat. Okay, settle yang tu. Okay, B ni. Okay, so kita nak cari value A, B and C. Okay, so tengok. A ni apa? B ni apa? Ni roots. Okay, C ni apa? Okay, boleh belaka. Nak buat mana-mana dulu pun tak ada masalah. Okay, tengok C ni. X dia kosong. So C ni dapat 24 lah. So C is 24. How to get A, B? You kena factorizekan. So bila you factorizekan, dia sama dengan Y. Y dia kosong sekarang. Bila sama dengan kosong, you jangan masuk terus calculator. Kalau you masuk terus calculator, you buat-buat jadi salah. Sebab apa salah? Sebab you masuk terus calculator, you akan dapat macam ni. Bila you masuk calculator, you akan dapat 8 dengan negative 5. Okay, so jadi salah. Okay, kenapa salah? Sebab bila you expand, tak dapat sama dengan ni. Okay, so nak selamat. Okay, satu salah lagi. Kenapa nampak x times x is positif, x square ni negatif. So you kena letak negatif kat depan. Okay, tapi saya tak suka buat macam ni. Saya tak suka buat macam ni sebab dia boleh menyebabkan salah masuk calculator terus. Saya akan, sebabkan di sini kosong, kita akan bawa dia seolah-olah ke sana. Okay, so jadilah x minus 8, x plus
Sorry, tadi saya buat 5 3. So barulah jawapan dia betul. So our A is negative 3, our B is 8. Okay, so you kena jagalah benda ni. Okay, now question number 3. So dia minta estimate gradient. Apa yang you kena buat? You kena guna pembaris. Okay, and buatlah kat mana? Nak cari kat mana? Dekat x equals to 1. X equals to 1 kat sini. Okay, kat sini. Okay, so bila x equals to 1 kat sini, kita pun mari betul-betul dan garis. Okay, so bila dah garis tu, you ambil lah 2 point. Okay, it depend on you punya garisan sebenarnya. Okay, value dia takkan lari jauh lah. So ambil lah koordinat dia. Contoh yang ni koordinat dia 3 and 2. 3 dengan 2. Okay, kat sini koordinat dia pula 0, 0.5. 0, 0.5. Tak sama dah dengan jawapan saya tadi. Okay, jawapan dia biasanya ada range. Okay, so make sure garis tu betul-betul lah. So dapat 2 minus 0.5 over 3 minus 0. So you dapat dah berapa jawapan you? 1.5 divided by 3. So dapat 0.5. Tapi dia adalah range dia, jawapan dia biasa. Okay, soalan ni tak payah buat. Bukan tak payah buat. Yang ni tak apalah. Yang ni susah. Dan soalan kita pun tak ada sampai level susah macam ni. Saya pun tersilap bagi soalan susah kat you. Okay. So yang ni saya dah tunjuk dalam video lain. Okay. Okay, soalan ni pula tadi kita dah cakap dah. Saya dah tunjuk. Okay, yang ni tadi saya tanya, apa salah saya? Okay, you takut sangat nak cakap. Saya buat salah lah ni. P inverse that it varies inversely with cube root of Q and P. Saya baca. Salah saya baca. Sepatutnya saya baca sini je. Sampai sini. And P equal to 2. Ini adalah second information lah. So, itulah salah saya. Okay, itu pertama salah saya. Yang kedua salah saya apa? Salah saya sebab saya tak letak K. Sebab saya dah letak equal, tak ada K. Kalau tak nak letak K dulu, so dia jadi macam ni lah. Okay, so itu. So jaga-jagalah bila baca soalan tu. Caklah baca sikit je jadi lain. Okay, so therefore dia kata P equal to 2 when Q is equal to 1 over ni. Okay, so kita ganti je lah. 2 kat sini, 1 over 64 cube root. So dapatlah 2 equals to 1 over 1 over 4. Okay, so kat sini 2 times 1 over 4. 2 times 1 over. Okay, you dapat 0.5. Sorry, kenapa pula jadi 1 ni kat sini? K. Okay, so K kita 0.5. So therefore P is equals to 0.5 over cube root of Q. So soalan dia tanya find the value of P when Q is equal to this. So P is equal to 0.5 over cube root of 343. So cube root 343 is 7. 0.5 divided by 7. You dapat B sama dengan 0.07. Okay, so itu jawapan dia. And lastly, Y inversely proportional to square root of X. Okay, Y inversely proportional dengan square root of X. Okay, so kalau kita nak letak K, so Y equals to K over square root of X. So when Y equals to 7, X equals to 2.2. Okay, so 7 is equals to K over square root 2.25. So our K akan jadi
10.5. So therefore, y is equals to 10.5 over square root x. Dah settle. Okay. So itu you punya ni lah. Yang ni saya tak nak explain sebab memang saya silap lah bagi soalan susah sangat ke you. Ni bukan level you silap. Okay, so that's all. Bye.